Apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani di mana jua anda berada, sama ada di Malaysia, Brunei, capaian Astro melalui satelit ataupun dalam talian di seluruh dunia, terutamanya kepada rakan-rakan di Asia, terutama di negara China. Mereka lebih fasih berbahasa Malaysia daripada saya. Contohnya, hari ini saya kenalkan seorang lagi rakan Agenda Awani Asia, iaitu saudari Melur. Beliau adalah wartawan hebat radio antarabangsa Cina ataupun CRI. Nama tepatannya Zhang Zian ke? Saya nanti minta Melur yang sebutkan kerana saya selalu salah menyebut nama-nama hebat negara Cina. Kita juga ada Dr. Suraya Ismail, pengarah kajian Institut Penyelidikan Khazanah ataupun KRI. Hari ini kita senang je. Selalu orang tak raikan apa-apa pun tentang kemiskinan. Hari ini Agenda Awani Asia nak raikan kerana pada 23 November lalu, 23 November 2020, melalui saluran agensi berita rasmi Xinhua, kita tahu bahawa ada pengumuman hebat negara China tentang hasrat mereka dan inisiatif mereka untuk membasmi kemiskinan, terutamanya kemiskinan mutlak. Telah pun diumumkan kejayaannya kerana semua 832 daerah ataupun counties dalam bahasa Inggerisnya telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan. Dan ini saya baca daripada Financial Times. Kerana bila ada berita keluar dari negara China ni, Barat kadang-kadang sangsi dan mereka memberikan sebaliknya. Jadi hari ini kita nak bincangkan sendiri dengan semua-semua kita sendiri. Kita juga akan bandingkan dengan Malaysia. Kerana antara kejayaan yang dilakukan di negara China, ini dilakukan dalam satu generasi. Inisiatif membasmi kemiskinan, terutamanya kemiskinan mutlak yang bermula 1979-1980, dalam masa 40 tahun lebih kurang, berjaya mengeluarkan ratusan juta manusia dan insan daripada belenggu kemiskinan. Bayangkan, di dunia ini, lebih sedikit daripada jumlah itu, masih lagi ada kemiskinan. Jadi, bagaimana negara China diiktiraf oleh banyak institusi berjaya mencapai matlamat pembangunan PBB itu, SDG, Sustainable Development Goals itu, yang sepatutnya eradication of poverty, pembasmian kemiskinan 2030, tapi mereka melihat pada 2020 tentang kejayaan itu. Seperti kata tadi ya, kalau 23 hari bulan November lalu, Kerajaan Provinsi Guizhou mereka mengumumkan ke semua 9 county miskin yang tersenarai di provinsi itu sudah berjaya dikeluarkan dari senarai kemiskinan. Dan ini bermakna penting sebab ini bermakna ke semua county di China sudah keluar dari belenggu kemiskinan. Bagi seluruh rakyat China, ini memberikan satu pencapaian yang cemerlang dan cukup membanggakan dan merangsangkan. Dan China sebenarnya dalam proses membasmikan kemiskinan ini sudah berusaha sedaya upaya dan bertindak membantu kawasan mundur termasuk mengaktifkan aktiviti ekonomi, menerusi banyak skim bantuan dalam bidang perindustrian, dagang, niaga, digital, ekonomi digital dan juga pelancongan. Dan yang bagi saya rasa satu strategi yang cukup berguna dan berkesan ialah strategi pembasmian kemiskinan secara bersasaran tepat. Bahasa mandarinnya Xinchun Fuki. Ini bermaksud kita melaksanakan suatu dasar atau langkah perlu berdasarkan dengan tembak atau sasaran itu sendiri. Ini bermakna kita buat satu strategi atau langkah, mungkin strategi itu tak ada apa-apa masalah. Cuma waktu ia dilaksanakan di suatu tempat tak begitu berkesan. Tapi kalau kita melaksanakan langkah itu ke tempat lain, itu macam boleh cepat dan berkesan untuk mendapat hasil. Jadi ini bermaksud sebab China sangat luas. Satu tempat dengan satu tempat lain sebenarnya mempunyai perbezaan dan perlainan yang besar. Betul. Jadi dasar yang ditetapkan itu, dilaksanakan itu perlu lebih spesifik, lebih tepat yang mengikuti keperluan orang dan keadaan sebenar tempat itu. Ya. Saya nak beri 2 contoh ya. Terus. Contoh yang pertama di slide. Teruskan. Contoh yang pertama Okey. Contoh yang pertama kalau di selatan wilayah Xinjiang, itu antara tempat miskin di seluruh China.
dan lebih 2.31 juta penduduk wilayah Xinjiang terlepas daripada keadaan miskin. Sejak strategi pembasmian kemiskinan secara bersasaran tempat dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Dan ada lebih 1.89 juta penduduk di wilayah Xinjiang sudah mengubah status. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil atau suasana yang kurang baik itu dipindah ke tempat yang lebih maju, yang lebih berdekatan dengan taman industri ataupun pekan yang lebih maju, supaya di kawasan itu dilengkapi kemudahan dan infrastruktur yang lebih sempurna. Dan ini kawasan yang itu justru boleh menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada mereka, supaya mereka boleh mengubahi status hidup melalui mengambil suatu pekerjaan yang boleh mendapat pendapatan secara stabil. Dan satu lagi contoh di Guizhou, kalau di situ kan kaya dengan sumber pelancongan, sama ada dari alam sekitar ataupun dari segi kebudayaan etnik minoriti dan juga sejarah. Jadi penduduk di situ lebih memfokuskan dalam mengembangkan industri pelancongan berdasarkan ciri-ciri tempatan. Jadi kerajaan tempatan juga melaksanakan dasar yang lebih mengutamakan industri pelancongan supaya sejumlah besar population yang boleh terlibat dalam industri pelancongan supaya boleh meningkatkan pendapatan sehingga boleh keluar dari belenggu kemiskinan. Hai, apa kabar semua? Saya Melur. Ini kawan saya Mak Zhihua. Zhihua 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是马志花。Saya bawa satu postcard dari Malaysia. Ini image mercu tanda Malaysia Twin Tower kan? Saya nak bekerja sama dengan Mak Zhihua untuk menghasilkan satu gambar image Twin Tower, tapi menggunakan jerami gandum. Zhihua，那你教我怎么做吧？好的。志花，那我们要把这个吉隆坡双塔变成麦秆画的话，一般需要几个步骤啊？大概需要4个步骤。4个步骤。它要先贴，然后剪、烫，最后把它拼接起来。贴、剪、烫，然后拼接。对。好。然后呢，我们首先要把这个麦秆这个原料，就是要拿水浸泡一下。泡一下。志花，我们为什么要泡这个麦秆啊？这个泡一下的话，它会增加它这个柔韧度。一会儿就比较好处理了，是吗？对。它需要泡1个小时，要不我们就先进去坐一会儿。好。Macam tadi Melur katakan, dia tak paksa semua orang pukul rata. Kalau ada ciri budaya, berikan itu sebagai peluang pendapatan melalui pelancongan. Kalau dah tak dapat tolong sangat kawasan tu, bawa semua komuniti itu ke tempat yang lebih maju. Kalau Dr. Suraya tolong berikan konteks, kerana saya tahu angka kadang-kadang tidak menjelaskan semuanya. Ya, pendekatan setiap negara adalah berbeza dari segi untuk membasmi kemiskinan. Saya sempak daripada penjelasan saudari Melur tadi, dah nampak perbezaan dengan Malaysia dan juga dengan negara Asia yang lain. Saya bagi contoh Malaysia dahulu ya. Malaysia tahun 1970, kita punya kadar kemiskinan di Malaysia adalah merangkumi sehingga 49.7% rakyat Malaysia dalam kemiskinan. Maka dalam tahun 2000, kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan sudah lebih kurang cuma 5.5%. Percentage. Di masa 1970, kerana betul negara kita tak ramai orang, 49.7% cuma, mungkin kita nak cakap cuma, 8.67 million penduduk. Tahun 2000, ianya turun kepada 1.28 million penduduk ataupun 276,000 keluarga atau isi rumah. Pendekatan kita berbeza. Ada dua cara kita yang buat. Salah satu adalah
kita membawa seperti dikatakan mereka di luar bandar ke dalam bandar. Dan Kuala Lumpur mendapat pelbagai cabaran apabila kita mendadak membawa mereka dari luar bandar. We had masalah singgan di Kuala Lumpur dan sampai sekarang kita terpaksa menyediakan banyak PPR untuk memastikan singgan dimasukkan ke dalam formal housing. Jadi cara kita berbeza. Ada satu lagi cara kita buat adalah kita memastikan mereka dalam primary industri, nelayan, petani, masih boleh mendapat produktiviti atau membasmi kemiskinan dengan bantuan kerajaan. Yang sangat penting kita nyatakan di sini adalah the incidence of poverty. Macam mana orang boleh berada dalam kemiskinan adalah berbeza. 1970 kita pukul rata. Cara kita pukul rata. Kita memastikan negara kita baru bermula. Kita mahu membasmi kemiskinan dari segi industrialisasi. Kita memastikan mereka pergi ke bandar, mendapat gaji yang lebih, atau mereka yang tinggal di luar bandar, kita bawa services ke sana. Ini perbezaan nyata dengan negara China. Dia relocate. Saya kurang setuju dengan relocate satu kampung ke tempat yang lebih baik. Kita mesti memperkasakan the local community, tempatan. Jadi cara Malaysia adalah kita membawa healthcare, kita membawa klinik kesihatan, kita membawa sekolah ke hujung Tok Ceruk, tempat-tempat yang ceruk di Greek, di Dabung. Jadi kita memastikan keperluan asas untuk mereka meraih a decent lifestyle, lebih elok dan juga boleh lebih membasmi kemiskinan. Tetapi dalam setiap polisi membasmi kemiskinan akan ada masalah. Kalau saya ingat the Great Leap yang China buat, lebih 40 hingga 50 million penduduk masih kelaparan. Jadi kadang-kadang kita buat polisi, kita dapati jangan kita terlalu taksub dengan indikator. Sebab yang lebih penting adalah memastikan kita faham kemiskinan as it arises dalam local context. Mungkin level neighborhood, mungkin level kampung. Tapi kita tak boleh buat satu policy fit all. Jadi sekarang pula, nanti kita sembang lain lah. Sekarang pula, apa cabaran kita. Itu zaman dulu. Hai, apa khabar semua? Saya Milo. Kita berjumpa lagi dan masih ingat tak kawan saya Mak Zhihua? Ini anak perempuannya. Hai, 跟大家打个招呼。志花把你做的那部分也给大家看一下。beliau juga menghasilkan sebahagian. Dan sekarang ni kami nak menggabungkan kedua-dua ini menjadi satu Twin Tower Malaysia di Kuala Lumpur yang utuh. Melur, tolong ceritakan di wilayah Gansu ni, apakah yang menariknya sehingga Melur sendiri turun cantik. Saya seorang wartawan penyiaran, jadi bila saya melihat rakaman yang begitu cantik dengan cerita dan naratif yang begitu meruntun jiwa itu, tolong berikan apa yang kami tak boleh nampak bila kami lihat nanti di kaca TV di Malaysia, Jiwa Gandum. Apakah cerita di sebalik itu tentang tugasan ini, Melur? Okey, Jiwa Gandum ini memang satu nama yang akan macam bagi saya boleh buat saya membayangkan banyak pemandangan-pemandangan yang indah dan juga akan buat saya teringat kenang ayam manis waktu saya membuat liputan di County Council Provinsi Gansu. Jiwa Gandum sebenarnya ini satu nama bagi satu bengkel bantu miskin dibuka dan ditubuhkan oleh seorang gadis Andy Hui, Muslim, Mak Zhihua. Dan sekarang ini saya juga sangat gembira sebab sudah menjadi kawan baik dengan beliau dan selalu berhubung dengan beliau melalui WeChat. Dan ini satu bengkel bantu miskin. Tapi prosesnya untuk membuka bengkel bantu miskinnya satu cerita yang cukup menarik perhatian saya. Sebab bagi Cik Mak Zhihua, beliau asal dari keluarga yang miskin dan mempunyai 5 adik-beradik.
beliau sebagai kakak sulung yang perlu memikul tanggungjawab menyara hidup keluarga sebab ayahnya meninggal dunia semasa anak-anak masih kecil dan ibunya macam lemah badan, kurang sihat. Jadi beliau perlu menjaga adik-beradik. Dan beliau pernah mencari banyak peluang kerja di luar wilayah Provinsi Gansu, di luar County Kanglo. Dan dalam proses itu beliau macam sangat rajin dan bersemangat untuk jumpa banyak peluang kerja dan untuk belajar banyak kemahiran. Dan saya rasa beliau sebenarnya sangat berbakat pada bidang seni. Sehingga akhirnya beliau cepat menguasai kemahiran untuk menghasilkan kraftangan jerami gandum. Dan jerami gandum ini macam mungkin bagi kita berasa asing. Bagaimana menggunakan jerami gandum yang mudah didapati di ladang pertanian menjadi sesuatu kraftangan yang nanti harganya waktu dijual boleh meningkat berlipat kali ganda. Tapi selepas saya menyaksikan proses beliau menghasilkan kraftangan jerami gandum, saya rasa itu sebenarnya memang perlu bakat yang tinggi dan juga perlu orang yang sangat teliti dan kreativiti, bersifat kreativiti. Dan kesemua sifat ini sebenarnya dimiliki oleh Cik Mak Johua sehingga beliau berjaya mendapat keuntungan dan meningkatkan pendapatan melalui menghasilkan dan menjual kraftangan jerami gandum. Yang buat saya lebih kagum dan berasa tunjuk hormat kepada beliau adalah selepas beliau mengubahi kehidupan beliau sudah mengalami perubahan besar dan sudah keluar dari kemiskinan, beliau masih ingat akan kawan-kawan, rakan-rakan dan semua orang sekampung beliau dan sekanti dengan beliau yang masih dalam suasana yang kurang kaya, yang masih dalam kesukaran dan kemiskinan. Jadi beliau sehingga berani kembali ke kampung halaman beliau dan membuka satu bengkel bantu miskin dan juga syarikat yang menjual dan urus niaga yang berkaitan dengan semua kraftangan. Dan yang lebih hebat lagi, dalam bengkel bantu miskin itu kebanyakan kaki tangan adalah golongan wanita. Dan wanita mereka dulunya hanya mencari rezeki melalui menanam di ladang pertanian dan pendapatannya sangat terhad. Dan bagi mereka juga perlu menjadi suri rumah di keluarga untuk menjaga anak, menjaga suami dan buat kerja-kerja yang kasar kecil. Tapi selepas mereka menyedai bengkel bantu miskin itu, mereka macam juga menjadi lebih bersemangat dan percaya tiap-tiap hari untuk menghasilkan kraftangan bersama-sama. Dan juga macam saya lihat mereka sangat gembira dapat peluang ini juga komunikasi dengan kawan-kawan lain sekampung. Macam sudah membuka mata dan pandangan mereka. Jadi semangat dan juga keyakinan diri yang ditunjukkan oleh Cik Mak Johua dan kaki tangan bekerja dalam bengkel bantu miskin itu sangat menarik perhatian saya dan menyentuh hati saya. Sebab bagi saya, mereka benar-benar yakin bahawa kehidupan mereka pada masa akan datang pasti lebih baik daripada kehidupan sekarang. Dan mereka yakin bahawa kehidupan itu akan menjadi semakin hari semakin baik. Sehingga mereka sudah berdikari. Yang berdikari itu bagi saya bukan sahaja dari segi ekonomi, tetapi berdikari dari segi minda yang buat mereka yakin bahawa kita sendiri mempunyai kemampuan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Kita lihat ini cerita yang sama berlaku di negara China. Soalnya, kita tidak boleh mengharapkan hanya keringat dan usaha. Dulu pun ada pemikiran yang mengatakan bahawa orang-orang yang miskin ni malas dan mereka tidak mahu membantu diri mereka. Tapi kita dah jauh meninggalkan persepsi salah itu. Cuma soalnya, dalam era di mana pandemik menghalang pelbagai perkara dan banyak perkara yang tidak boleh dilakukan untuk orang membantu diri sendiri dan keluarga. Bagaimana Dr. Soraya melihat aspek sosioekonomi atau sosial itu kadang-kadang tidak begitu dititik beratkan dalam polisi dan implementasi polisi. Kerana kalau individu, komuniti dan keluarga itu sendiri mahu
keluar dan bangun dengan ikhtiar, bagaimana polisi nak komplement ataupun saling simbiosis itu bergerak sekali, kerana kadang-kadang kita dengar cerita-cerita ini tapi dia terpisah dan tidak bergerak secara arus perdana. Terima kasih Kamarul. Ini soalan sangat penting sebab bagaimana suatu komuniti boleh memastikan mereka boleh membasmi kemiskinan untuk komuniti itu tersendiri dengan cara dia yang tersendiri. Kebanyakan dulu kita buat, as you rightly mentioned, kita buat polisi atau kerajaan telah membuat polisi dari top down sebab masa itu memang pembangunan perlu dilakukan secara besar-besaran. Delta, Rista, sawah padi, bernas. Tetapi sekarang apabila kita lebih matang dari segi mengenali diri sendiri, mengenali kemiskinan itu bagaimana, saya melihat kebanyakan program-program kemiskinan di sepanjang rantau Asia Tenggara, saya telah pergi a few country, saya dapati apabila komuniti itu sendiri mengetahui apa yang penting dari segi kebudayaan dia, dari segi minda dia, keyakinan bahawa jika apa-apa yang diperlukan, dana kerajaan akan ada. Jadi dia cuma memerlukan dana dan infrastruktur. Jenis apa perjuangan dia atau jenis apa sektor ekonomi yang dia akan masuk adalah satu kumpulan dia sendiri yang tentukan based on kepakaran yang dia ada. Seperti yang Melo cakapkan tadi, betul. Ada yang dia buat dari segi menganyam tradisi dia, ada dia buat dari segi membawa mereka mengayuh di sungai, so dia nelayan pada waktu musim nelayan, tapi musim tentuju dia akan bawa the middle class from the city untuk pergi untuk memastikan ikan-ikan di sungai ataupun di tempat lain. Dia jadi seperti pemandu untuk pengayuh. Jadi kepelbagaian ini akan berlaku apabila dia pasti bahawa akan ada kerajaan akan membantu dari segi dana. Jadi apa dia punya strategi mesti datang dari pemimpin penduduk. Saya dapati, saya pergi ke selatan Thai, saya pergi ke Bangkok, saya pergi ke Filipina, Manila sendiri. Apabila ada jati diri bahawa kita sebagai satu komuniti boleh membasmi kemiskinan dengan pertolongan infrastruktur kerajaan dan dana kerajaan, kita sendiri boleh membuat perjalanan kita sendiri. Okay. And ini yang penting, kita kena ada stamina untuk mendengar dan facilitate dia keluar daripada kelengkung kemiskinan. Okay. Melo, adakah selepas ini kerajaan negara China akan melihat untuk bekerjasama dalam semangat setia kawan untuk membantu negara-negara lain terutama di Asia Tenggara untuk membasmi kemiskinan ni secara lebih tuntas? Kerana mungkin orang yang bekerja di New York, dia tak nak pergi tengok ikan di sungai ke apa, dia tak ada masa, dia nak naik helikopter je contohnya. Tetapi kalau mungkin mereka yang berada di Perlis mahu melihat apa yang ada di Gansu, dan di Gansu mahu melihat apa yang di Perlis, negeri terkecil di Malaysia, boleh tolong berikan kita sedikit harapan, Melor? Okey. Saya rasa China memang siap sedia dan bersedia untuk berkongsi pengalaman dalam mengurangkan kemiskinan sehingga membasmikan kemiskinan. Sebab pengalaman itu berharga dan kemiskinan itu sebenarnya masalah jabaran bukan dihadapi oleh China tapi seluruh dunia. Dan saya rasa kejayaan China dalam membasmikan kemiskinan itu juga mungkin saya rasa diharap boleh memberi ilham, inspirasi dan juga contoh ya, dan juga kepada negara-negara membangun terutamanya di rantau Asia Tenggara. Dan saya rasa boleh percaya membasmikan kemiskinan mutlak itu akan mengukuhkan keazaman dan juga keyakinan negara-negara membangun untuk mengatasi kemiskinan. Jadi dalam proses ini saya rasa interaksi kerjasama itu agak penting. Dan kalau bolehlah, saya rasa bagi saya yang membuat liputan di Gansu dan juga menghasilkan video dokumentari itu juga bagi saya mahu
berkongsi pengalaman saya ini dan juga pengalaman penduduk tempatan bagaimana menghadapi kemiskinan dan mengatasi kemiskinan di Provinsi Gansu, di Kampi Kanglo dan nak berkongsi kepada rakyat di Malaysia. Sebab saya berharap video dokumentari itu boleh ditayangkan di Malaysia supaya ada orang kalau melihat video ini boleh mendapat inspirasi dan ilham. Dan pada masa nanti saya juga berharap kita boleh bekerjasama untuk mendapat maklumat berkenaan yang lebih banyak. Melur, semuanya saya setuju Melur, dan pepatahnya adalah kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan kepada Melur. Nanti Melur lebih pandai peribahasa dari saya. Ya, terima kasih kepada Dr. Suraya. Nanti datang sesi lain kita bercakap tentang kemiskinan Asia Tenggara dan mungkin kita boleh cadangkan kembali kepada CRI untuk kita bincangkan dalam bentuk serantau. Melur, nanti bila dah habis COVID dan sebagainya bawa saya ke Gansu ya. Saya teringin sangat nak jumpa dengan gadis Islam yang cukup hebat bernama Cik Zihua itu. Tapi untuk kali ini sekian saja agenda Awani Asia. InsyaAllah kita jumpa lagi.